Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini pada 20 Ramadan untuk kita sama-sama kita melihat kepada apakah lagi panduan daripada surah Al-Mulk dan juga ayat-ayat lain di dalam Al-Quran untuk kita melihat bagaimana dalam tajuk kita pada hari ini ayah bina anak ke syurga. Sama-sama kita saksikan VT, video paparan online. Cara saya dididik dulu oleh saya dari tahun 60, 70, 80. Kalau saya pakai orang kata konsep yang sama untuk mendidik anak saya, ada yang boleh, ada yang perlu diubah suai lah. Kan, maklum sajalah anak kita ni orang kata anak dalam segi konkret jungle lah. Dididikan internet dengan social media kan. Jadi kita kena ada perantaraan dengan pendekatan yang bisa. Itu yang saya alami secara peribadi lah. Dulu kalau anak saya kecil, saya bagi macam ayah saya lah, arahan, marah, ayah dengan anak lah, pendidikan. And that's what my father taught me kan. Kita akut lah. Tapi jiwa anak-anak kita sekarang ni dah berbeza. Jadi saya selalu dulu beberapa kali saya beritahu, jangan kita terlampau nak sangat menjadi ayah, tapi kita lupa untuk menjadi kawan kepada anak-anak. Tapi tanggungjawab seorang ayah adalah menjadi kawan. Sebabnya kita risau kalau anak-anak kita ada masalah peribadi, masalah dengan teman dan sebagainya. Agak-agak siapa yang kita nak dia bertanya? Kalau dia bertanya kawan dia, kita tak garanti lagi dia akan diberi nasihat yang betul. Kan? Jadi kalau dia takut nak bertanya pada kita, jadi kita terlepaslah peluang untuk beri nasihat. Tapi kalau kita menjadi kawan baik dia, sudah tentu kalau dia ada masalah, kita harap dia akan tanya dengan kita. Orang yang pertama, ayah saya ada masalah, ataupun mak, ayah, isteri saya lebih baiklah dengan anak-anak saya kan. Jadi bila kita dah rapat dengan mereka, dan kita boleh beri nasihat, dan nasihat kita adalah seorang nasihat orang yang bertanggungjawab. Anak-anak kita ada, orang kata, future dia masing-masing. Kita melihat naluri dan apa yang mereka cenderung. I want my sister to be successful in the world. I mean dalam dunia ni, dia berjaya jadi doktor ke, jadi accountant. Tapi kita nak berjaya juga di akhirat lah. Dengan ada asas dia, itu akar dia, which is the basic is agama lah. Jadi itu lah yang orang kata cabaran lah, ayah dan dalam dunia moden ni kan. How do you balance both well? Tak senang. Tapi kita tak ada pilihan lain lah. We don't have a choice kan. Demi anak-anak kita, demi masa depan agama dan bangsa, insyaAllah kita harus ada pendekatan yang berbeza. Jadi kita kena pantau daripada jauh dan melihat. Dan salah satu benda yang kita pantau adalah tempat mereka beriadah. Kawan-kawan mereka yang duduk. So sekarang saya dah kenal kawan-kawan saya yang 3 orang, I know who their friends are. Sebut namanya, kata okey, saya selamat. Tapi kalau orang tak kenal, saya kata siapa, mak bapak siapa. Bukan nak kata investigate tak. Nak memastikan mereka dalam keadaan terkawal. Takut-takutnya mungkin ada kawan yang mempengaruhi pemerintahan mereka dengan yang sedia ada ni. Walaupun kita ada asas, kita ni manusia biasa ada kelemahan. Kalau dipengaruhi dengan cara yang salah, dan susahlah. Kita tak boleh berada sentiasa kan. Tapi alhamdulillah kita lah, inilah kata pendidikan lah bagi saya yang penting. Agama pun penting, akhlak dan adab pun penting. Dan kita pun juga, jangan sekat mereka untuk menjadi maju. Today you have access to internet. Kita nak bagi, tak bagi internet pun tak boleh. Tak bagi iPad, bagi phone yang pun tak boleh. Sebab this is the way people live today. Cuma kita kena ajar mereka untuk mengawal teknologi untuk menggunakan kepada kebaikan.
Begitulah daripada Datuk Seri Zaid Zainal untuk berkongsi bagaimanakah panduan ya ataupun suara hati seorang ayah untuk sama-sama kita ambil pelajaran dan ingin kita suluh dengan panduan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel yang bersama ataupun yang akan berkongsi maklumat dan juga bacaan Al-Quran pada hari ini. Saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Haji Firdaus bin Haji Subhi. Selamat datang Ustaz. Ya, Alhamdulillah, ahlan Ustaz ya. Dan juga qari kita pada hari ini Ustaz Faizan Tajwid. Selamat datang Ustaz. Ya, Ustaz Faizan ini selalu mengajar ya di Masjid Shah Alam ya, dan alhamdulillah kita bersiaran pada hari ini daripada Masjid Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, untuk sama-sama kita sama-sama menghargai kepada panduan Al-Quran, untuk sama-sama kita lihat bagaimana Allah menyuluh kepada ayah yang sedang mendengar sekarang, bagi ibu-ibu yang menemankan ayah, dan bagi anak-anak yang pasti pada satu hari nanti akan menjadi ayah ataupun peneman kepada seorang ayah, untuk kita ambil panduan bersama. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat surah Al-Mulk ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca bersama, kali ini dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Faizan Tajwid. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan daripada ayat 19 hingga 21. Tidakkah mereka memerhatikan burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membelamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Pada ayat 21, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Pada hari ini kita ingin memberi perhatian kepada ayat
20 terutamanya. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus untuk kita sama-sama melihat Ustaznya dalam tajuk kita Ayah Bina Anak ke Syurga. Ayat yang ke-20 ini bercerita tentang siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pemurah. Orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Nak minta Ustaz jelaskan dahulu tentang istilah dalam ayat ini jundul lakum, ya, yang surukum. Di dunia ini tentang tentera Allah yang menolong, dan bagaimana pula nanti nak anak yang bagus ini akhirnya sampai ke syurga. Silakan Ustaz. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Thumma amma ba'd. Terima kasih kita pada pagi ini Fadhil Ustaz Faizul. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rancangan ataupun program Majlis Ayah dengan perbincangan topik yang kita nak bicarakan, ayah memimpin anak untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah juga kita bersama-sama pada pagi ini dengan Fadhil Ustaz Faizan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan rahmat dalam pertemuan kita insya-Allah. Berbicara dengan ayat yang ke-20 di dalam surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Suatu soalan yang para ulama mengatakan ayat itu ataupun soalan di dalam Al-Quran ini dia bukan bermaksud untuk bertanya. Tapi soalan-soalan di dalam Al-Quran ini ada kalanya bertujuan untuk mengingkari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus berkaitan dalam ayat ini ditujukan kepada golongan musyrikin Makkah di saat ketika mereka menjadikan bantuan-bantuan dalam kehidupan mereka ataupun pembantu dan penolong dalam kehidupan mereka itu adalah daripada kalangan berhala-berhala. Lantaran daripada itu Allah menimbulkan soalan dalam ayat tersebut agar mereka itu berfikir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang hal yang berkaitan tentang kalimah jundun yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau dari sudut bahasanya kita pergunakan dalam bahasa sekarang, jundun itu bermaksud tentera. Sebaliknya kalau kita melihat dari sudut ta'rifan yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang kita kenali beliau adalah merupakan terjumanil Quran, hibrah al-ummah. Beliau adalah merupakan penterjemah dan pentafsir kepada Al-Quranul Karim, dakwat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan kalimah jundun itu bermakna hizbun atau mana'ah. Hizbun itu bermaksud kelompok, suatu kumpulan daripada kalangan manusia. Kalau bahasa sekarang ni bila disebut sahaja dengan kalimah hizbun itu bermaksud parti lah. Ya, Hizbullah sebagai contoh, parti Allah, kalimah yang merujuk kepada suatu himpunan daripada kalangan manusia. Ataupun disebut sebagai penolong, ya, daripada mana'ah ini orang-orang yang membantu, tidak kiralah seorang ataupun lebih daripada seorang. Subhanallah. Sementara pandangan yang diutarakan oleh Syekh Tantawi rahimahullah dalam tafsir beliau mentafsirkan kalimah jundun itu dengan pengertian tentera, junud. Bermaksud artinya tentera-tentera yang membantu. Sebab biasanya bila kita sebut tentera sahaja yang membantu, itu bermaksud sesuatu kekuatan yang cukup luar biasa. Ya, lain dengan manusia, jemaah masjid membantu kita, banding dengan tentera membantu kita, orang akan takut tentera berbanding dengan jemaah. Maka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan satu kekuatan yang luar biasa yang mereka rasakan dapat membantu mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya segala apapun kuasa yang ada di muka bumi ini dibanding dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mampu untuk diatasi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Tidak ada sesuatu kuasa yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah Subhanahu Wa Taala itu dia boleh mencabut sesuatu kerajaan, sesuatu kekuasaan di mana sahaja Allah kehendaki, dan Allah boleh memberikan sesuatu kerajaan itu
di mana sahaja Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Yang seterusnya, perkara yang ketiga berkaitan bagaimana cara untuk membina kekuatan kepada anak-anak ini, nak pimpin seorang ayah ni, nak pimpin anak agar mereka itu dapat mengikuti ayahnya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seseorang itu dia berkahwin hanya untuk melampiaskan keseronokan nafsu yang ada pada dirinya. Dan Allah menyatakan sebab daripada perkahwinan ini tujuannya adalah untuk membina, salah satunya adalah untuk menimbulkan mahabbah, sakinah, ketenangan dalam kehidupan. Dan yang kedua, ada peranan yang besar apabila mereka ini melahirkan anak-anak. Matlamat daripada kita berusaha untuk ataupun matlamat daripada lahirnya seorang anak itu tidak lain adalah bertujuan untuk menjadikan mereka itu di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah pernah menyatakan juga dalam satu ayat yang lain, kalau kita nak jadikan mereka itu masuk bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini perlulah sama dari sudut taraf keimanan mereka itu bersama dengan ayah mereka. Dalam surah At-Tur ayat 21 sebagai contohnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman dan zuriat-zuriat mereka yang mengikut mereka dari sudut keimanannya, kami akan letakkan mereka itu bersama-sama dengan zuriat mereka nanti kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara dan kaedah untuk kita membawa mereka itu untuk duduk bersama-sama dengan kita insya-Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka poin yang pertama sekali, bagi seorang ayah kena pastikan anak-anak yang akan membesar nanti, mereka itu duduk bersama dengan orang-orang yang berkelayakan. Sebab itu bagi seorang anak perempuan, kalau katakan seorang lelaki nak memilih seseorang wanita itu, pilihlah wanita yang salihah. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, fasfar li dzatid din, taribat yadak. Kadang-kadang kita mengahwini seseorang itu disebabkan kerana kecantikannya. Kadang-kadang kita memilih seseorang wanita itu dikahwini kerana keturunannya. Tetapi ada kalanya kita memilih seseorang wanita itu tak kira keturunan, tak kira dari sudut cantik ataupun tidak, yang penting mal, harta itu dimiliki. Tetapi Rasulullah mengatakan, sesiapa yang memilih seorang wanita itu kerana din, kerana agamanya, taribat yadak, selesai segala bentuk permasalahan dalam hidup. Yang kedua, bagi seorang ayah, dalam nak melihat seorang lelaki yang meminang akan anak perempuannya ketika itu, maka kena perhatikan juga dari sudut akhlak dan juga agamanya. Hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, fazawwijuh, illa taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir." Kata Nabi SAW, apabila kamu datang kepada kamu seorang lelaki, man tardawna dinah, yang mana kamu redha dari sudut agama yang ada pada dirinya, dan kamu redha dari sudut akhlaknya, Masya Allah, memiliki akhlak yang baik, maka Rasulullah SAW mengatakan, fazawwijuh, maka kahwinkanlah mereka. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadinya sesuatu fitnah, takun fitnatan fil ar, akan berlakunya fitnah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan berlakulah kerosakan yang besar. Maka poin yang pertama, saat ketika kita nak membesarkan ataupun saat ketika anak tersebut ingin berkahwin, pastikan pilihan masing-masing itu bertepatan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bawakan tadi tentang bila pilih kepada wanita, maksudnya bila kita nak bina anak, dia nak berkahwin, kalau nak pilih wanita itu agamanya, kan? Tetapi bila yang wanita nak pilih lelaki, Ustaz maklumkan tadi dalam hadis tentang dinihi tadi itu, dengan agamanya dan huluqahu, iaitu akhlaknya. Jadi boleh Ustaz jelaskan sikit tak, mengapa nak pilih lelaki mesti ada din dan khuluq, tetapi kalau wanita tu din sahaja? Silakan Ustaz. Baik, kenapa nak pilih seseorang lelaki? Bagi seorang ayah bila nak menilai, dia tidak melihat dari sudut agamanya sahaja, tapi dilihat dari sudut akhlaknya. Kenapa? Kadang-kadang orang melihat dari sudut agamanya itu dilihat dari sudut luaran. Ya, maknanya saat ketika rajinnya datang pergi ke solat untuk menunaikan ibadah bersamanya Allah, pakai songkok dengan memakai songkok, dengan penampilan sebagai seorang ahli agama. Memang kadang-kadang kita melihat orang agama itu dari aspek pemakaian dan dari sudut zahirnya semata-mata. Tapi tidak dilihat dari sudut akhlaknya.
Sebab itu pernah satu ketika saya membaca dalam kitab Tarbiyatul Aulad, catatan daripada Syekh Abdullah Nasir Alwan, di mana beliau menyatakan dalam hal tersebut, beliau kata kepada seorang lelaki yang ketika itu datang bertemu dengan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan minta cadangan daripada Saidina Umar, wahai Umar, boleh tak aku kahwinkan anak perempuan aku itu dengan seorang lelaki ini yang rajin datang pergi ke masjid. Ketika itu kata Saidina Umar, kamu bersama dengannya? Ya. Di mana? Di masjid. Tapi berapa lama kamu bersama-sama dengannya untuk meninjau dari sudut akhlaknya? Maka kata daripada beliau, saya melihat dia rajin berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya ingin mengahwinkan dia. Kata Saidina Umar, itu belum cukup untuk menjadikan dia sebagai seorang menantu, tapi dilihatlah ketika kebersamaan kamu itu bersama dengannya, muasyarah bainahu, artinya berlakunya suatu perbualan dalam tempoh tersebut, dilihat bagaimana akhlak yang ada pada dirinya, barulah berlayak untuk dia menjadi seorang suami kepada anak perempuannya. Cumanya sambungan, mungkin kita akan sambung nanti perbincangan sesudah daripada ini, nak melihat kenapa akhlak itu penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz ya. Sebenarnya kita nak memberi penekanan sebenarnya ya, apa yang kita belajar sebentar tadi berkaitan dengan nak memilih menantu tadi itu kan. Okey. Pasal bila bercakap tentang bina anak ke syurga ini, sudah tentu satu yang kita boleh jaga anak ketika dia masih kecil ya, mungkin remaja, sampailah umur mungkin kalau sekarang ni umur 20-an itu, kemudian si anak ini dia akan berkawan dan berkahwin kan. Dan pada waktu itu kalau ayah tidak mengambil panduan daripada Al-Quran ya, salah satunya bercakap tadi tentang Ar-Rahman pada ayat 20, maksudnya Allah dah jadikan tentera-tentera Allah ini ya, dan salah satu daripada tentera Allah ini kalau kita tengok ayat 19 yang Ustaz baca tadi itu, burung kan, sebagai satu makhluk, dan kemudian ada angin, ada hukum fizik, kita bercakap tentang kalau mengepak sahaja itu digunakan di sini, tetapi kalau wayak build itu sekali-sekala dia tutup dia punya kepak dia tu kan. Dan teknologi inilah yang digunakan pada kapal terbang kan. Kapal terbang tu kalau dia asyik kepak-kepak je, rasanya habis kita kalau naik kapal terbang tersebut ya. Tetapi itu yang Allah nyatakan, itu sebagai salah satu daripada bagaimana kita melihat tentera-tentera Allah ini tadi. Dan tentera-tentera Allah inilah yang kita nak lihat dalam keluarga Ustaz ya. Bila Ustaz cakap tadi din bagi wanita, maksudnya nak pilih menantu perempuan ya, tetapi kalau menantu lelaki ini ada agama dan akhlak ya. Dan akhlak itu yang diangkat bagi seorang lelaki. Yang ini kita perlukan pencerahan lebih lanjut lagi, tapi kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-20 ini untuk pastikan kita selalu meletakkan Ar-Rahman paling tinggi dalam membina keluarga, dalam mendidik anak, kerana kalau bergantung kepada kita saja Ustaz ni lemah sangat ya. Tapi kalau bergantung kepada Ar-Rahman yang ada jundun ataupun junud tadi, maka Allah hantarkan para malaikat, pelbagai lagi mekanisme dalam hidup kita ini untuk anak itu dibina masuk ke syurga Allah SWT. Kita baca sekali lagi ayat 20 untuk kita sama-sama memahami ayat 20 ini sebagai pasak agar kita ini bergantung kepada Ar-Rahman. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Surah Al-Azim, begitulah ayat 20 sebagai ulangan atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Bagi kita, bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini, kita tidak mahu jadi orang yang tertipu. Syaratnya ialah kita jangan jadi orang yang kufur, kita menghargai, bersyukur kepada Ar-Rahman, dan Ar-Rahman ada tentera-tentera yang dihantar untuk memastikan diri kita, keluarga kita dapat dibina ya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali untuk melihat lebih lanjut lagi kepentingan akhlak dalam kita membina anak
membina anak sampai ke syurga dan bagaimanakah kita boleh mengambil advantage peluang daripada tentera-tentera Allah yang Allah kirimkan, yang Allah tawarkan. Syaratnya kita selalu merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pembimbing kepada masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ayah-ayah yang menonton yang bersama pada hari ini, ibu-ibu sebagai peneman anak-anak yang bersama, kita mendoakan ayah kita adalah pemimpin bersama untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Sebentar tadi kita sudah pun membincangkan tentang bagaimana pada ayat yang ke-20 Allah menceritakan tentang Ar-Rahman, yang ada ataupun yang mempunyai kerajaan yang hebat, dan kita berbincang tentang din dan juga akhlak, agama dan akhlak. Ketika memilih bakal peneman kepada anak lelaki, maksudnya memilih menantu perempuan, maksudnya ditekankan din, Ustaz ya. Tetapi kalau memilih menantu lelaki, kena cari din wa khuluquhu, dan akhlaknya. Apa maksud akhlak? Beza ke orang beragama berakhlak ini, Ustaz, dan juga apa kepentingannya? Silakan. Subhanallah, menarik tentang kenapa dalam Islam ini dikaitkan di antara akhlak dan juga din dan juga agama. Sebab itu saya teringat bila malaikat Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan Islam itu dengan 3 bahagian. Pertama disebut dengan nama iman, dan kemudian disebut dengan nama Islam, dan kemudian disebut dengan nama ihsan. Ihsan itulah yang merujuk kepada akhlak dalam kehidupan kita. Pertama, yang kedua, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Adapun aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nak menyempurnakan akhlak. Bukan satu kerja yang mudah untuk membina suatu syahsiah ataupun sifat kepribadian sebagai seorang Islam itu dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam kisah yang berlaku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mungkin cerita yang pernah saya ceritakan dahulu, iaitulah berkaitan tentang kisah Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kuat menunaikan sembahyang, berpuasa di waktu siangnya, malamnya masya-Allah qiyamul lail. Rupa-rupanya dia terlupa akhlak dia bersama dengan ahli keluarganya. Begitu juga ada kisah yang berlaku kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu adalah merupakan anak kesayangan kepada bapanya. Sebab itu pernah satu ketika berlaku, ada beberapa riwayat, tapi saya nak mengambil satu riwayat. Ketika itu Nu'man ibn Bashir datang bertemu dengan ayahnya. Ketika itu ayahnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika itu si ayah tadi dia memberikan sesuatu, dia memberikan sesuatu kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Lantas ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ada tak kamu berikan hadiah seumpama ini kepada anak-anak kamu yang lain?" Saat ketika itu kata ayah kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia kata tidak diberikan. Lantas ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan, "A'dilu baina auladikum fin nuhali."
hendaklah kamu berlaku adil dalam pemberian kamu itu terhadap anak-anak kamu. Kama tuhibbuna an tusawwu bainakum fil birri. Seperti mana kamu suka nanti anak-anak kamu memberikan kasih sayang yang sama rata, kebaikan kasih sayang ataupun kebaikan yang sama rata terhadap diri kamu. Berarti pada saat tersebut akhlak memainkan peranan yang cukup penting. Dan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, saya teringat ada suatu kisah yang berlaku kepada Nabi SAW yang menyebabkan Abdullah ibn Salam memeluk ajaran Islam. Abdullah ibn Salam ini bukanlah seorang yang selalu dengar ceramah Nabi SAW berkaitan dengan agama. Tiba-tiba ketika penantian yang dinanti-nantikan oleh penduduk Madinah ketika itu datang untuk meraihkan kehadiran baginda SAW ke bumi Madinah, satu ketika Rasulullah diberikan ruang untuk memberikan suatu ceramah ataupun suatu tausiah kepada penduduk Madinah ketika itu. Rasulullah kata apa? Ayuhan nas. Rasulullah sebut kepada seluruh manusia. Bukan hanya sekadar orang yang beriman, sebab Rasulullah SAW tahu di sana ada orang Yahudi dan di sana juga ada orang-orang yang belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah ucapan assalamualaikum sesama kamu. Ya Allah, maknanya jumpa orangnya bagi perdamaian, kedamaian kepada mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Didengari oleh Abdullah ibn Salam. Kemudian yang kedua, Rasulullah kata at'imut ta'am, bagilah makan. Tidak hanya khusus kepada orang miskin sahaja, tidak hanya khusus kepada orang-orang yang tertentu yang berada dalam keadaan susah, tapi umum hadis tersebut kata bagi makan. Bulan Ramadan macam kita bulan Ramadan ni, ya, semua Ustaz ya. Kepada semua, bagi kepada orang yang kaya, bagi orang yang miskin, apatah lagi kepada para ulama, ahlul ibadah yang pahalanya pasti akan berlipat kali ganda dan pastinya pahala tersebut akan sampai kepada kita seperti mana yang disebut-sebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, wasilul arham, jangan sampai kamu memutuskan hubungan silaturahim, rapatkan hubungan. Masya Allah, memang kalau kita tahu orang-orang Arab ni memang suka bergaduh. Ya, tengok macam kisah Aus dan Khazraj, bagaimana pergaduhan, sehingga riwayat mengatakan 120 tahun pergaduhan dan peperangan berlaku sesama dengan mereka. Allahu Akbar. Rasulullah kata jangan sampai kita memutuskan hubungan. Dan kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah kamu di waktu malam sedangkan manusia berada dalam keadaan tidur. Keempat-empat nasihat ini semuanya adalah bersifat dalam bentuk akhlak. Dan kerana itu ada suatu kata-kata yang disebut oleh para ulama, saya tertarik dengan kata-kata tersebut, di mana mereka kata an-nasu la yata'assaruna bilisanil maqal biqadari ma yata'assaruna bilisanil hal. Manusia itu dia tidak akan tertarik, ya, an-nas la yata'assarun, mereka tidak akan tertarik dengan hanya lisanil maqal, dengan hanya sekadar lisan lidah kita. Kita duk bercakaplah, perintah orang bercakap apa pun, nasihat yang kita berikan berbanding dengan lisanil hal, berbanding dengan penampilan dan juga akhlak yang kita tunjukkan kepada mereka, itu lebih mudah untuk menarik mereka itu menerima apa yang kita sampaikan. Jadi sebab itu dalam bab memilih seorang menantu tadi daripada kalangan lelaki yang dilihat oleh seorang ayah, ayah kena pastikan pertama, alhamdulillah ada agama, dan yang kedua lihat dari sudut akhlak yang ada pada dirinya. Daripada akhlak inilah yang dapat menampilkan akan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Dan yang terakhir saya nak sebutkan Ustaz, iaitulah kalau kita melihat dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah akan kaitkan akhlak itu dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, kata-katanya kena jaga, bercakap dengan perkataan yang baik. Kalau tak mampu nak bercakap dengan perkataan yang baik, maka diam itu adalah lebih baik. Itu diajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Rasulullah pernah menegur, kisah yang berlaku juga di antara Abi Dzarrin Al-Ghifari dengan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ni Allah bagi kelebihan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari sudut kepandaian dalam memikirkan sesuatu. Sehingga kan apabila dia mengeluarkan sesuatu idea-idea yang bernas, itu diterima oleh kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Abi Dzarrin Al-Ghifari ni memang Allah jadikan dia kuat ibadah, dan dari sudut penampilan disebut dia ni dari sudut kulitnya adalah berwarna kemerah-merahan. Ya. Abi Dzarrin Al-Ghifari kelebihannya di situ. Tapi dari sudut idea yang hendak dilontarkan itu ideanya kurang diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehinggalah apabila dia memberikan sesuatu cadangannya tidak diterima, saat ketika itu dia berkata kepada Bilal bin Rabah ketika itu, ya Ummu Sauda, wahai ibu yang berwarna hitam, anak pun warna hitam juga. Dia panggil pada Bilal. Panggil pada Bilal sebab masalah ideanya tidak diterima ketika itu. Allahu Akbar.
Dan akhirnya Bilal bin Rabah tadi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila mengadu kepada Nabi, barulah terasa sedar akan kesalahan daripada Abi Dzar Al-Ghifari, datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu menegur kepada Abi Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya kamu ini adalah merupakan seorang lelaki, walaupun kamu dah memeluk Islam, tapi kamu masih lagi jahil, wahai Abi Dzar Al-Ghifari. Masya-Allah, ya, Abu Dzar sudah peluk Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada isu akhlak dekat situ, Ustaz, ya. Betul. Yang kita sebenarnya nak baca satu lagi daripada surah Yasin ayat 74-75, ya, untuk sama-sama kita memahami tentang istilah inilah, ya. Maksudnya keimanan pada Allah ini, Allah nak beri bantuan, itu bab agamanya memang jelas, tetapi bab agama ini perlu juga ada satu sudut lain, ya, iaitu bab akhlak dalam membina anak ke syurga. Kita baca bersama ayat Yasin, surah Yasin surah 36 ayat 74-75 bersama dengan Ustaz Faizan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan mereka menyembah beberapa ilah yang lain dari Allah dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir. Inilah yang disampaikan pada ayat 74-75. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Faizan, ya, membaca sebentar tadi untuk kita melihat masih ada perkataan yunsarun, ada perkataan jundun, ya, tetapi kali ini jundun, ya, tenteranya bukan daripada Ar-Rahman tetapi daripada selain daripada Allah SWT. Jadi ayat ini, Ustaz, ya, sebenarnya mengulang balik mesej dalam ayat 20 tadi, betapa pentingnya untuk kembali pada Ar-Rahman dan bercakap tentang Ar-Rahman mengajarkan Quran, Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi kalau katakan menantu lelaki lah, ya, dia ada agama dan ada akhlak, ya. Maksudnya ayah ni memang menantu lelaki lah, Ustaz. Ya, sudah sudah tentu, kan. Jadi dekat mana bila dah ada dua ciri dengan satu ciri pada wanita, maksudnya dua dengan satu ni, dua ni mesti lebih. Jadi apa peranan bagi seorang ayah bila katakanlah, kan, ada seorang marah, seorang marah, kan, suami marah dengan isteri marah, kan, dua-dua boleh marah ni. Apa beza orang yang berakhlak ketika menghadapi cabaran marah bila dua-dua rasa macam. Silakan Ustaz. Subhanallah. Menarik soalan tersebut dalam keadaan suasana yang sedemikian rupa, sebab manusia ni maklum sajalah, disebut dengan manusia, sifat marah ni di antara sifat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berikan kepada kita. Cuma kadang-kadang ada orang marah dalam bentuknya diam. Tapi yang marah dalam keadaan diam tu lagi bahaya. Sebab ketika dia mengeluarkan kemarahan tersebut, itu kadang-kadang cukup luar biasa. Sehingga kadang-kadang membawa kepada kematian. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, dan bagi seorang lelaki tadi yang disebut dari sudut akhlaknya, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa menjaga dirinya di saat ketika dia marah. Maksudnya kena mengalah ke macam mana tu? Betul. Dalam keadaan ketika itu, bagi seorang suami, kalau sekiranya berlaku pergaduhan tersebut, maka dia hendaklah meredakan kemarahan tersebut. Sama ada dia mampu untuk meredakan, yang pertama, dan yang kedua memberikan nasihat kepada pasangan masing-masing. Oleh kerana tanggungjawab sebagai seorang suami ini lebih berat daripada tanggungjawab seorang isteri. Maka kerana itu dia diberikan tanggungjawab untuk menjaga dari sudut akhlaknya tadi, seperti mana hadis yang kita bicarakan. Baik, saat ketika dia melihat suasananya yang begitu tegang ketika itu, maka bagi seorang suami, kalau diambil daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebut laisa asyadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang gagah itu dengan cara dia bergaduh, memperlihatkan kehebatan yang ada pada dirinya. Akan tetapi orang yang hebat, orang yang gagah itu menurut di dalam Islam
alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, ketika mereka berhadapan dalam kemarahan yang ada dalam nafsunya, dalam dirinya itu, dia dapat mengawal akan kemarahan tersebut. Maka kerana itu bila berlaku hal yang sedemikian rupa, suami hendaklah menjadi orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dia kena berundur ke belakang lebih dahulu untuk meredakan suasana tersebut. Maksudnya kalau berundur ke belakang tu akhlaknya bagus. Ya. Ya, kalau tidak mungkin dia sembahyang, isterinya sembahyang. Tapi bila dia tidak ada yang akhlak tadi itu, mungkin dia pun bercakap pop, yang isteri pun pop. Begitu Ustaz ya, dia punya kefahaman dia tu. Ya, dalam keadaan tersebut kalau sekiranya semakin kita bercakap, Ya. maka pada saat ketika itu akan bertambah lagi kemarahan. Sebab bila kita berdua, yang ketiga itu adalah syaitan. Salisuhu syaitan, yang ketiga syaitan yang akan terus memarakkan. Dan saya tertarik juga kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Islam mengajar kepada kita bila berlaku sesuatu perjidalan, sesuatu perdebatan, pergaduhan, maka sebaiknya bagi kita qalu salama. Kaedahnya dalam diri kita ini disebut, kita biar bebaskan mereka, tak apalah dengan pandangan kamu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya nak minta Ustaz Faizan baca ayat tersebut ya, surah Al-Furqan Ustaz ya. Ya. Surah Al-Furqan, untuk kita buka pada surah yang ke-25 itu, dan kita boleh baca pada muka surat yang ke-365 ya, 365 ayat yang ke-63. Ini penting ini sebagai penutup pada hari ini Ustaz ya. Ustaz komen sikit ayat ni, tapi kita baca dahulu ayat 63 surah Al-Furqan surah 25 muka surat 365. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh ataupun orang jahil menyapa mereka dengan kata yang tidak sesuai, mereka mengucapkan salam. Kita nak dengar daripada Ustaz, bila Ustaz bawakan ayat ini, macam mana akhlak ketika tengah panas ini. Silakan. Subhanallah. Menarik sebenarnya kisah dalam surah Al-Furqan itu. Allah Subhanahu Wa Taala membawa cerita tentang kisah Ibadur Rahman. Ada beberapa ciri yang menarik yang Allah Subhanahu Wa Taala bahaskan. Di antara salah satu disebut kenapa Ibadur Rahman itu merujuk kepada hamba-hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Berkasih Sayang. Diajar bagi seorang Ibadur Rahman ini, antaranya apabila dia berbicara dengan seseorang sampai kepada satu tahap bila diberikan, sebagai contohnya kalaulah sekiranya diberikan nasihat, pada saat ketika itu nasihatnya tidak diterima, dan pada saat bila diteruskan lagi nasihat tersebut makin ada cacian-cacian, kata-kata yang tidak baik, Islam mengajar kepada kita bukan dengan memukul mereka, tapi Islam mengajar kepada kita jauhilah mereka dan berikan dengan ucapan salama. Itu ada pandangan-pandangan di kalangan para ulama, di antaranya dengan kita membiarkan mereka berada dalam keadaan selamat tanpa kita menyakitkan mereka. Itulah dia yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah mengatakan, ana za'imu bi baiti rabbin fil jannah, sesungguhnya aku ini adalah merupakan pemimpin dalam syurga yang berada di bahagian bawah suatu syurga itu. Ketika itu ditanya oleh sahabat, siapa yang akan berada di dalamnya? Lantas Nabi SAW menjawab, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, iaitulah bagi sesiapa yang meninggalkan perdebatan, perbahasan, pergaduhan, sekalipun apa yang dihendak ditegakkan itu adalah suatu kebenaran. Jadi dalam keadaan demikian, kenapa boleh berlaku demikian? Tujuannya Islam nak mengelakkan daripada hubungan yang begitu keruh akan berlaku dan akhirnya menimbulkan suatu pergaduhan
yang berpanjangan di antara kedua pihak, maka Islam mengajar kepada kita untuk berlepas diri ataupun kita membiarkan dia supaya satu ketika nanti hubungan tersebut akan terjalin semula, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Firdaus untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya ayah yang jadi menantu lelaki ya kena bina agama, bina akhlak ya. Dengan bekalan agama akhlak ini ia akan memandu kepada pasangannya dan juga anaknya yang sudah tentu bila bercakap tentang bina anak ke syurga ini kerana ada agama, kerana ada akhlaknya. Jadi kalau katakan anak tu buat perangai kan, biasalah anak-anak kecil Ustaz ni memang dia menangis ke ataupun kalau yang besar kadang-kadang dia remaja ni dia kadang-kadang tak berapa okey kan. Rupa-rupanya daripada jawapan Ustaz tadi tu ialah ayahnya yang kena tahu bagaimana nak salama ya ketika anak itu mungkin jahil sedikit ketika bercakap dengan si ayah. Jadi ini sebagai satu kesimpulan akhir, saya nak minta Ustaz 1 minit untuk memberikan cadangan kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini, bagaimana ayah bina anak ke syurga. Silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang berada di luar sana, marilah sama-sama kita bina anak-anak kita ini untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita akan menjadi ataupun kita akan menyesal nanti kalau sekiranya anak-anak kita tidak bersama-sama dengan kita. Dan saya teringat ada suatu ayat yang saya sebutkan tadi dalam surah At-Tur pada ayat ke-21 itu Allah membicarakan bagaimana anak-anak itu mampu untuk bersama dengan ayah dalam syurga apabila iman mereka itu dijaga dan kedudukan mereka itu berada dalam keadaan sama sekata saat ketika itu Allah akan menghimpunkan mereka bersama. Sebab nanti ketika berada dalam syurga kelak, seperti mana Abdullah ibn Abbas dalam riwayat pada syarah kepada ayat tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat tersebut ketika itu akan ada nanti seorang anak dia akan mencari-cari ayahnya, seorang anak akan mencari ibunya, dan begitu juga seorang ayah akan mencari keluarga mereka itu di saat ketiadaan mereka akan bersedih. Allah Subhanahu wa taala bila ditanya ketika itu Allah bertanya kepadanya, kenapa, apa masalah? Sekarang ni saya rindukan kepada keluarga kami, saya rindukan, dan dijawab ketika itu mereka berada pada darjah yang lebih tinggi daripada kamu. Waktu itu dia memohon kepada Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada permohonannya itu. Allah bawakan mereka bersama-sama untuk berhimpun semula di dalam syurga Allah. Dan di mana, di atas ke di bawah Ustaz? Di mana? Kalau anak tu di bawah lah, ayahnya di atas. Wallahu alam, dalam hadis itu tidak disebutkan, tetapi dinyatakan mereka akan dihimpunkan semula ketika itu dengan sebab si anak tadi merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan semula dengan ayahnya. Cumanya dalam konsep tersebut masing-masing berada dalam keadaan mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang saleh. Yang penting masuk syurga Ustaz ya. Yang penting kita nak masukkan keluarga kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kebahagiaan bukan hanya kita ukur dengan kebahagiaan hidup kita di dunia, tapi kebahagiaan yang kita nak nanti iaitulah kebahagiaan yang kekal ketika kita bertemu dengan mereka kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, wahai ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah, jaga keluarga kita, jaga keluarga tuan-tuan supaya mereka ini sama-sama akan dapat ditarik bersama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan bagi ayah-ayah ya seperti saya, kepada tuan-tuan yang berada di online sekarang ini ataupun yang menonton di kaca TV, iaitu agar kita dapat hidayah ya, memanfaatkan tentera-tentera Allah, bergantung kepada Ar-Rahman agar kita ini dapat memimpin bina anak ke syurga. Kita berdoa dipimpin Ustaz Faizan Tajwid. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا الله يا رحمن ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa
kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, kami ini hamba yang lemah ya Allah. Kau pimpinlah kami, kau pimpinlah keluarga kami ya Allah ke jalan-Mu ya Allah, supaya kami dapat menyempurnakan ketaatan dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindukan syurga-Mu ya Allah. Kami rindukan syurga-Mu ya Allah. Kami rindukan syurga-Mu ya Allah. Kau masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu yang kami dambakan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faizan memimpin doa yang membaca Quran pada hari ini, dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Firdaus bin Haji Subhi ya berkongsi Ustaz pada hari ini ya, agar kita ayah-ayah dapat membina anak ya dengan agama dan juga akhlak Ustaz ya. Kalau boleh dua-dua dapat, kalau drop pun satu ya, dapat agamanya. Tetapi kita tahu bahawa agama dan akhlak ini adalah dua perkara yang ingin kita bina dalam masyarakat. Inilah yang tuan-tuan boleh sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan bekerjasama, kerana kita bercakap tentang membina keluarga dengan agama dan akhlak ini bukan perjuangan seorang-seorang, tetapi kita bersama daripada seorang satu keluarga kepada satu keluarga, membawa pada satu qaryah agar usaha panduan daripada Al-Quran ini dapat tersebar di mana sahaja, bukan sekadar dalam rumah. Bila anak kita keluar rumah juga diajar oleh ayah-ayah lain, ibu-ibu lain, agama dan akhlak, dua perkara yang amat mahal untuk membina anak sampai ke syurga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah